بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال: اللهم صل على سيدنا محمد. مطالع الأنوار القلوب والأسرار. قال: مطالع الأنوار، tempat naik segala cahaya. Al-qulubu wal asrar, ialah hati dan juga mata hati. Matali'ul anwar wal asrar, tempat naik segala cahaya ialah segala hati dan segala mata hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Matali' jamak perkataan matla'. Contoh, kita kata raya. Raya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana jadi raya? Hari raya tu hari ni di negeri ni raya, negeri nu tak raya. Adakah kita raya ikut Mekah? Jadi kata Tok Guru, ikut matlak masing-masing. Tu bahasa ikut matlak masing-masing. Matlak maknanya ialah tempat naik matahari. Matlak. Tu asal perkataan matlak. Matali' ialah tempat naik tempat naik cahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cahaya di sini maknanya ialah al-waridat wal kusyufat. Ini makna anwar di sini. Cahaya yang dimaksudkan di sini ialah waridat.
dan kusyufat. Apa dah waridat? Waridat iaitu semua yang datang ke dalam hati kita daripada asbab wirid. Jadi kita ni kena ada wirid. Contoh kita kata, lepas sembahyang dia ada wirid. Mana bacaan-bacaan kita yang kita baca lepas sembahyang, dia disebut wirid lepas sembahyang. Kalau kita baca pada waktu pagi, dia panggil wirid pada waktu pagi. Kalau kita baca petang, dia panggil wirid pada waktu petang. Ini bacaan-bacaan yang kita baca pada masa-masa tertentu tu dia panggil wirid. Ada juga orang yang buat wirid sendiri. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya, Tok Guru. Tok Guru duduk di pondok. Dia baca nama kitabnya Matla'ul Badrain, contoh. Kitab tu kata orang Tok Guru buat wirid. Apa dia makna dia? Makna dia kitab tu habis, dia baca, habis dia ulang, habis dia ulang, habis dia ulang, dia sebut wirid. Jadi wirid ni iaitu kita baca, dia ada wirid harian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wirid harian maknanya setiap hari kena baca walaupun sekali. Kalau wirid lepas sembahyang, setiap sembahyang kita baca mana sehari 5 kali. Wirid. Ada wirid dia panggil wirid mingguan. Macam orang baca Musalla ala sayyidina Muhammad, hari Senin baca hak ni, hari Khamis, hari Selasa baca hak ni, Rabu hak ni, Khamis hak ni, Jumaat hak ni. Jadi dia panggil wirid mingguan. Seminggu betul ni baca balik, seminggu baca balik. Itu dah panggil wirid. Jadi waridat ni hasil daripada kita berwirid akan ada warid. Maknanya orang yang baca wirid dan dia ada wirid, dia ada warid. Jadi warid ni ataupun waridat iaitu yang datang ke dalam hati kita hasil bacaan tu. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca hak ni, dia akan mai hak ni. Bila kita baca hak ni, dia akan datang hak ni ke hati kita. Sebab tu kita ni kena ada wirid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh satu orang wirid hariannya ialah la ilaha illallah. Dia wirid sebanyak 100 kali ke 300 kali ke, mesti dia buat hari-hari contohnya. Kalau kita buat celak, tu tak nama wirid. Wirid ni dia buat secara istiqamah, sama ada 5 waktu sehari semalam, ataupun harian, ataupun mingguan. Tu dia panggil wirid. Bila ada wirid, baru ada warid. Orang yang tak ada wirid, tu dia panggil qirid. Orang yang tak ada wirid, dia panggil qirid. Tahu qirid mana apa? Kera. Siapa tak ada wirid, kera. Kera mana ada wirid. Tapi kalau kita tak mau jadi kera, kita kena ada wirid. Sebab tu kata ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa tak ada wirid, maka dia kera. Ini bukan saya kata, ulama kata. Siapa tak ada wirid, dia qirid. Mana siapa tak ada wirid, dia kera. Baik. Waridat yang mai di hati kita. Allahumma salli ala sayyidina. Contoh, tuan-tuan ada yang baca Quran sehari 2 muka. Kalau baca Quran sehari 2, kalau baca Quran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau baca Quran setiap waktu 2 muka, jadi 5 waktu 10 muka, 1 juzuk lah. Jadi orang yang buat macam tu dia panggil wirid. Sebab dia target dia nak khatam Quran sebulan sekali. Jadi wiridnya ialah khatam Al-Quran sebulan sekali. Setiap waktu dia baca
dua muka contoh, dua line contoh, dia baca dua line. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi orang yang baca Quran macam tu, wirid dia baca macam tu secara istiqamah dan konsisten, dia akan rasalah hati dia sesuatu. Dia tak payah habaq lah rasa tu apa. Rasa ni bukan jenis habaq, rasa ni dia jenis kena rasa. Buat baru tahu, tak buat tak tahu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, al-anwar maknanya ialah kusyufat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kusyufat ni iaitu singkapan-singkapan yang Allah singkap di hati seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga tersingkap hijab alam ini. Contoh macam ni. Ada orang tengok sesuatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok sesuatu, nampak sesuatu yang dia tengok itulah, tetapi dia tak melihat di balik sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang tengok sesuatu, dia hanya nampak sesuatu, dia tak tengok ataupun tak nampak di balik sesuatu, berarti disebut dia masih terhijab. Dia masih terhijab. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa di balik sesuatu tu? Di balik sesuatu ialah pencipta segala sesuatu. Siapa dia? Allah. Maknanya tengok apa pun semua Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maksudnya tu dia panggil hakikat. Tu dia panggil maqam hakikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi contoh, semalam kita bangkit pukul 2:30 pagi. Bila kita bangkit 2:30 pagi, kita sembahyang sampailah 5:30 pagi. Contoh. Lepas tu malam, bila kita bangkit 2:30 pagi, siang macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mai di otak kita. Kita kata semalam boleh bangkit ni, ataupun kita kata tiap malam duk boleh bangkit 2:30 pagi ni, masalah sayyidina Muhammad, sebab duk pecik, sebab duk set jam. Bila set jam 2:30 dia bunyi, masalah sayyidina, kita kata jam gerak kita. Tengok sesuatu nampak jam, tengok tu ya, tak tengok dia balik jam. Maknanya orang tu masih terhijab. Sebenarnya yang gerak kita Allah. Yang gerak kita ialah Allah. Kalau kita set jam pun, pukul berapa pun, kalau Tuhan tak mau, tak bangkit. Tu duk heran tu. 2:30 kita set. Lepas tu 2:45 set lagi, lagu lain pula. Pukul 3 lagu lain pula. Semua sedap-sedap. Jaga-jaga 5:30 juga. Oh takut tak dengar kah? Betul tak jam tu tak gerak kita? Betul kan? Yang gerak kita Allah. Kalau Allah tak gerak kita, kalau Allah tak mahu kita, tak usah duk petik set jam lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua tak bangkit. Jaga-jaga sok tak makan pula. Tu mana Allah. Kalau kita tengok benda tu, nampak benda tu, mahjub pergi. Kita nak tengok semua segala sesuatu, semua Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah. Jadi apa yang mengangkat hijab hati kita, ataupun dia panggil sitar, yang mengangkat hijab tu ialah wirid tu. Wirid tu. Jadi kalau mudahnya, soalan Sayyidina Muhammad, mudahnya, mudah ni makna shortcut, nak bagi cepat, iaitu dengan mengambil ijazah amalan tertentu daripada guru
Guru ambil daripada guru dia, guru ambil daripada guru dia. Orang panggil tariqat. Soalan Sayyidina Muhammad. Tariqat ni shortcut. Tapi kalau kita tak mau pakai shortcut pun tak apa. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW subuh Nabi baca apa? Kita baca. Bahkan semua amalan dalam agama kita ni, terutamanya perkara yang wajib, kemudian diikuti benda yang sunat, semua kita buat. Mula-mula kita duk buat sebelum zuhur tu 2 rakaat, lepas zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, contoh. Tiba-tiba kita dengar Tok Guru mengajak satu hadis, siapa-siapa yang sembahyang sunat zuhur sebelumnya 4, lepasnya 4, sebelum asarnya 4, haramallahu ataupun la tamassuhun nar, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Oi, sakan sangat kau. Kita pun takut nak buat kan? Jadi kita pun buat, tak tinggal-tinggal. Allah Sayyidina Muhammad. Kita tak ambil tarekat apa pun, tapi kita tahu kita buat. Kita tahu kita buat. Kita tahu kita aman. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak tu kalau kita buat secara konsisten, secara istiqamah, namanya wirid, dan dia mengangkat hijab makhluk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya tak ada satu pun yang kita tahu kita tinggal. Semua yang kita tahu kita buat. Tu dia panggil jalan jauh. Tapi jauh-jauh pun sampai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Qala matali'ul anwar. Tempat naik semua anwar. Anda faham kan? Anwar tu ialah waridat dan kusyufat. Tempat timbul waridat, tempat timbul ataupun tempat naik segala kusyufat ni ialah al-qulub wal asrar. Al-qulub maknanya hati-hati. Asrar maknanya mata pada hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Sebelum daripada tu, kita nak kena faham macam ni. Di sana ada 4 perkara. Yang pertama nafsu. Yang kedua akal. Yang ketiga roh. Yang pertama ialah nafsu, yang kedua akal, yang ketiga hati, yang keempat roh, yang kelima sir. 5 perkara. Yang pertama nafsu, yang kedua akal, yang ketiga hati, yang keempat roh, yang kelima sir. Kata kebanyakan sufiah, ulama-ulama tasawuf, dia benda yang sama. Dia benda yang sama. Nafsu, akal, hati, roh, sir. 5 perkara ni hak tulah. Salah Sayyidina Muhammad. 5 perkara ni hak tulah. Cuma dinamakan nafsu, dinamakan akal, dinamakan hati, dinamakan roh, dinamakan sir, mengikut pencapaian dia. Salah Sayyidina Muhammad. Mengikut pencapaian dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disebut nafsu bila mana dia sangat condong kepada jahat. Kemudian bila dia meningkat daripada jahat kepada baik, dipanggil akal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau duk ikut je apa yang diruntun oleh nafsu, jadi orang tu jadi maka dipanggillah dia nafsu. Kalau dia sudah boleh membeza mana baik dan jahat, mana kesan buruk, mana kesan baik, tu dia panggil akal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia lagi baik, dia panggil hati, al-qalbu. Lagi baik dia panggil ruh.
lagi baik dia panggil syirik. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma ruh ni, jadi bila dah ruh, itulah target kita. Hati kita ni, kita kata hatilah. Hati tu tak nak pergi, tak mau pergi. Jadi bila dia sampai kepada yang lebih tinggi namanya ruh, itulah dia panggil cita-cita kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ruh ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati ni bila mana dia tersangat bersih, bila mana kita usahakan untuk penyucian dan pembersihan dia sampai dia jadi tersangat bersih dan suci, maka dia panggillah hati kita ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi ruh ni jangan salah faham pula. Ni bukan ruh hak duduk dalam jasad kita tu. Mati ruh tercabut, bukan ruh tu. Ni ruh yang istilahkan kepada peningkatan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ruh ketika tu dia panggil orang rohani. Orang tu dia panggil orang rohani. Istilah kepada orang rohani bila mana Allahumma salli ala sayyidina, rohaninya tersangat tinggi. Kadang-kadang diri sendiri pun tak sedar diri itu tinggi. Itu dia panggil wali-wali Allah ni, ada yang masyhur, ada yang mastur. Sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur orang tahu tu wali. Tahu mana kata wali? Karamah dia ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karamah dia ada. Ada setengah-setengah wali, ada setengah wali-wali Allah, orang tak nampak, tak terlihat karamah dia, sehingga menjadikan orang anggap dia macam orang lain. Itu dia panggil mastur, wali yang tersembunyi. Tersembunyi ni bukan sakat orang tak tahu kata dia wali, dia pun tak tahu kata dia wali. Salah Sayyidina Muhammad. Cumanya kadang-kadang orang yang namanya wali dapat tengok dia wali ni. Seseorang wali kata dia wali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sedangkan dia pun tak tahu diri dia siapa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang tengok dia, orang kata kita pernah jumpa kan? Jumpa di mana? Hari itu saya ingat saya jumpa lagi kedua. Contoh, soalan Sayyidina, ini bukan jumpa perkara Rabu ni, langit kedua. Soalan Sayyidina Muhammad, langit kedua, biar betul, iya ke? Iyalah, betul lah. Dia sendiri pun tak tahu bila aku pergi langit kedua. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat macam-macam. Ada orang yang sedar ataupun tahu diri dia siapa, memang bila sebut langit kedua, memang betul. Pernah jumpa dulu. Oh, sungguh-sungguh. Tuhan tahu kot. Yang tak tahu. Okey, jadi macam-macam Tuhan buat. Sabarlah soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ruh ni, bila seorang tu hatinya dinamakan ruh, maka berlakulah perkembangan dia. Perkembangan dan pengembangan dia daripada satu tahap ke satu tahap ke satu tahap ke satu tahap, sampai tahap tu tidak ada sud, tidak ada akhir, duk naik ya. Soalan senang. Sebab itu hati seseorang itu dia seperti, dia seumpama
pen drive yang boleh diisi dengan pelbagai perisian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi pen drive tetap ada limit. Ruh tak ada limit. Dia ialah alam tanpa sempadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau orang kata hari ni kita duduk dalam dunia tanpa sempadan, boleh katalah tak tepat, sebab dunia tanpa sempadan ialah hati. Dia seumpama lautan yang tidak ada tepi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ruh ialah alam rasa, alam rasa. Sebab tu ilmu tasawuf disebut dengan ilmu dzauqi. Ilmu dzauqi makna apa? Ilmu rasa. Dzauq, rasa. Rasa apa tu? Rasa diri hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa diri hamba. Baik. Bila seorang tu rasa diri dia hamba, dia akan rasa dia sedang duduk dalam syurga di dunia. Sekalipun masih belum masuk di syurga di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Hidup ni bahagia sebahagia-bahagianya. Walaupun orang tengok macam miskin, papa, melarat, orang je nampak. Sedangkan bahagia dia hanya dia yang rasa. Bahagia ni bukan duduk di tangan, bahagia duduk di hati. Allahumma salli ala. Sebab itu kita ni kena berjuang sebelum mati untuk rasa diri hamba. Hamba ni dia rasa diri dia hamba bila mana dia taat kat Tuhan sepenuh-penuhnya. Yang Tuhan suruh dia tak tinggal, yang Tuhan larang dia tak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna modal untuk dapat semua ni ialah taqwa. Yang tu imam pesan hari Jumaat selalu tu, pesan taqwa tu. Kalaulah taqwa tu tak penting, Allah tak letak je rukun yang paling utama dalam setiap pertemuan hari Jumaat. Pesan taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ruh ni dia meningkat. Sebab tu orang tu dia panggil naik pangkat. Kata-kata tu maqam tinggi tu, maknanya pencapaian ruh dia tinggi. Mana alam rasa dia tinggi. Bila dia rasa diri hamba, bila dia rasa diri dia hamba, barulah dia rasa, barulah dia kenal siapa Tuhan dia. Selagi mana dia tak rasa diri dia siapa, selama tu dia tak kenal siapa Tuhan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita duk kata Allahu Akbar, kita tak akan faham makna akbar kalau kita tak rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang kata Tuhan Maha, bila kita sebut Tuhan ni, Tuhan Maha Kaya semua, kita tak faham Maha Kaya Tuhan. Kalau kita tak rasa kita hamba, kita tak rasa Maha Kaya Tuhan. Allahu Akbar, tak faham akbar Allah tu macam mana kalau kita tak rasa diri kita hamba. Mana kita kena rasa diri kita hamba. Okey, diri hamba ni macam mana? Diri hamba ni dia tak protes Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Hamba ni dia ikut Tuhan, tak bantah Tuhan, suruh tu buat, larang ni tak buat. Yang tak ikut Tuhan ni sebab duduk di makam nafsu. Hak tu belah betul. Hak Tuhan bagi ke tak bagi ke dia tak tahu, dia kira belah. Tu nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dah kenal Tuhan tak beranilah. Bila dah kenal Tuhan tak berani lawan Tuhan. Sebab kenal siapa tu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni kalau duduk di makam nafsu ni, kita kira sibuk nak penuhi kemahuan dia tu. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kepala otak kita macam mana? Padahal dalam kepala otak kita ni Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi kita duk fikir macam mana kita nak penuhi habuan-habuan nafsu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berbeza orang yang duduk di makam rohani tu. Dia duk fikir macam mana dia nak Allahumma salli ala Sayyidina, nak tambah lagi amal bakti dia pada Tuhan. Maknanya kepentingan dia ialah kepentingan Allah dah. Kepentingan dia tak ada dah. Allah Sayyidina Muhammad. Satu masa saya bersama dengan ulama Kedah ke program Tamrin Ulama di Terengganu. Allah Sayyidina Muhammad. Pilah sepijik baik. Dalam ramai-ramai kami itu, saya rasa betul sangat sebab yang menyertai rombongan kami itu satu orang tok guru besar di hati kami, Pak Suyup waktu tu. Allah Sayyidina Muhammad. Pak Suyup ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia nak murid Tunggu Jumak Lanai. Tunggu Jumak Lanai ada dua anak murid dia yang dia panggil ustaz. Anak murid yang dia panggil ustaz. Kata orang kalau dia sudah panggil ustaz, makna martabat anak murid dia wali. Dia panggil Ustaz Yub. Yang kedua Pak Cik Musa Kelantan. Salah Sinaman. Tuan Guru Haji Musa Kelantan. Dia panggil Ustaz Musa. Orang panggil tu Ayah Musa. Salah Sinaman Muhammad. Pilah kami Salah Sinaman. Pak Suyup ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pernah sekali saya ziarah dia, minta nasihat dia. Kita berdepan dengan dia, dia bercakap tu berasa dalam, berasa. Kawan saya pi Sayyidina Sayyidina Muhammad, minta nasihat dia, dia nasihat, depa menangis, dia menangis. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Sedangkan bukan balik masjid, balik bendang, balik motong kot. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan sampai dah, mari daripada mana? Abang mai daripada pondok, duduk atas pangking depan rumah kot. Sayyidina Sayyidina Muhammad, apa hajat? Minta nasihat bakso. Dia nasihat, lepas menangis, dia menangis. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Satu masa pilah dalam Tamrin Ulama tu. Waktu tu muda lagi saya, dalam awal 30-an. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Jadi bila pergi sana, orang bagi asrama, tidur dalam dom, ada katil. Jadi saya tu bila nak tak kepala tu, Pak Su mana? Sayyidina Sayyidina Muhammad, Pak Su mana? Jadi Sayyidina Sayyidina Muhammad tak ada. Saya bangkit, cari tengok duduk dalam gelap dengan satu orang anak murid dia. Pak Su, jom kita tidur. Dia tak apa, tidur sini. Dia tak nak tidur situ ya. Dalam gelap, Sayyidina Sayyidina Muhammad lapik apa saya tak tahulah. Dia kata mudah jaga sikit. Kita nak tidur atas katil sebab nak tidur tak mau jaga sangat. Dia tidur, dia kata mudah jaga sikit. Nampak tak? Tak ada dah kepentingan diri, yang ada kepentingan Allah ya. Tu bila orang duduk di makam rohani. Salah sinar. Jadi maknanya semua tak Allah nak berbakti pada Allah, nak taat kat dia, nak ikut dia. Tu makam rohani. Salah sinar Muhammad.
Itulah kita minta, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami macam para ahli ulama. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mereka ni semua mereka buat untuk Allah. Mereka buat billahi walillah. Mereka buat dengan kurniaan Allah, untuk Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi selama mana kita ni masih ada kepentingan nafsu, buka puasa, kena beli hak ni mesti ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Otak kita ni, ayat ni mesti ada. Tak ada ayat ni tak lengkap. Kalau makan hak ni mesti ada, berarti kita tu masih nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak buka puasa seronok, lepas nak buka puasa takut. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa lepas takut? Lepas takut Allah tak terima puasa depa. Kita pernah tak macam tu? Nak buka puasa ketak dup. Tak pernah pun. Allah Sayyidina Muhammad. Pasal apa ketak tu? Macam nak jatuhkan satu hukuman, iaitu hukuman mati. Yang mereka paling takut, Allah tolak mereka jadi hamba dia. Allah tak mau mereka jadi hamba dia. Takut. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, mereka ni semua Tuhan. Kita bangkit-bangkit tidur, nak buat apa ni? Mereka bangkit-bangkit tidur, Tuhan nak buat apa kat aku hari ni? Terbalik kurang. Kita duk kata kita tak tahu Allah duk kata apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau depan langkah, Allah. Semua langkah Allah. Pasal tak tahu nafas mana nak mati, nafas mana nak habis, nafas mana last. Depa harap langkah yang depa kata Allah jatuh mati. Tu dia panggil ahlullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah pastilah depa bukan orang biasa-biasa macam kita. Tapi nak kenal mereka susah. Lebih mudah kenal Tuhan dari kenal mereka. Kata ulama, lebih mudah kenal Allah daripada kenal mereka. Kenal mereka payah. Kadang-kadang tertutup rapat, tak kenal siapa, tak kenal mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau kita ni duduk di makam nafsu, cahaya tak timbul lagi. Cahaya tak timbul. Dia macam matahari yang ditutup dengan bulan ke, orang panggil gerhana. Cahaya masih gerhana, tak ada cahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kalau duduk di makam nafsu. Tapi kalau sudah berada di satu kedudukan, kalau di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau digempakkan dengan syarak, dia sudah terasa. Jaga-jaga. Sallallahu alaihi wasallam. Buat masuk neraka, serap main ladi. Ugut dengan neraka, dia rasa dah tak berani. Allahumma salli ala sayyidina. Ataupun dia sudah terkawal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam kambing kita buh tali, pergi mana pun tak lepi, kita pegang. Tu dia panggil akal. Dia sudah dipegang oleh agama, oleh akal. Sallallahu alaihi Muhammad. Cumanya sekalipun dah berpindah dah daripada nafsu kepada akal, tapi duk main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia masih condong kepada maksiat lagi.
Walaupun tahu hukum hakam, hak ni boleh, ni tak boleh, masalah Sayyidina Muhammad, dan dia pun sudah masalah Sayyidina, dipegang oleh syarak. Waktu semayang tak tinggal dah. Maksiat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dulu tak pakai tudung lah, pakai dah. Dulu tak semayang, dah semayang dah. Maknanya syarak dah pegang lah. Cumanya sahabat Sayyidina Muhammad masih condong kepada maksiat, nak buat maksiat juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Maknanya sekali buat maksiat, taubat. Sekali buat maksiat, taubat. Sekali buat maksiat, taubat. Jadi satu orang yang sudah meningkat dah daripada nafsu kepada akal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Bila ada akal, cahaya dah ada, tapi cahayanya masih sedikit. Allahumma salli ala Sayyidina. Maknanya cahaya dah ada, tapi cahaya masih sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa cahaya masih sikit, ataupun pasal apa cahaya tak timbul lagi? Yang timbul hanya sikit. Sebab dia terpenjara dengan makhluk. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab dia terpenjara dengan makhluk. Dia tak lepas dengan makhluk. Masalah Sayyidina Muhammad. Contoh Sayyidina Muhammad, dia tahu kata Allah tu maha pemberi rezeki, tapi dia tak pegang betul. Dia kata kerajaan bagi rezeki, dia kata bos dia bagi rezeki, dia masih lagi dengan makhluk tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya dia tak rasa betul, dia tak rasa sungguh lagi kata Allah itu maha pemberi rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina. Maknanya dia nak bukti kata ada Allah, asbab. Dia kena pegang sebab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya bukan salah kita mengambil sebab. Bahkan Tuhan nak bagi pun memang jalan dia jalan sebab. Nak sembuh penyakit, salah Sayyidina Muhammad, kena makan ubat. Tapi pegang kata ubat bagi lega tu, tu salah. Dia masih duk pegang sebab tu, salah Sayyidina Muhammad. Patutnya bila dia makan ubat, dia kata, ya Allah Tuhan aku, bagilah aku lega. Sambil-sambil duk telan ubat tu, ya Allah bagilah aku lega. Pasal dia pegang dengan Tuhan. Ni sambil telan ubat, lega kot dia kata. Tu makna dia pegang dengan ubat, dia pegang dengan ubat. Masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Okey, bila mana seseorang tu dia sudah berhenti maksiat dah, dia kadang-kadang berhenti, Tuhan bagi macam ni, Tuhan bagi tak suka, Tuhan bagi tak minat, tak ada berahi, tak ada kecenderungan, hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cumanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia duk berbolak-balik. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang ghalib. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang ghalib. Kadang-kadang ingat kat Tuhan, kadang-kadang hilang Tuhan. Dia duk main macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kepala otak mau taat, kadang-kadang mau maksiat, tak konsisten. Waktu tu dia panggil al-qalbu, dia panggil hati. Waktu buat taat macam tak minat maksiat, waktu buat maksiat macam bukan ahli taat.
Dia duk bolak-balik. Sebab tu kata ulama, wa ma sumiyal insan illa linisyanihi wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubihi. Kata ulama, wa ma sumiyal insan illa linisyanihi, tak dinamakan insan melainkan kerana nisyan tu, lupa tu. Lupa. Spek mak mana spek mak? Tu di mata mak tu. Pakai spek dah, saja spek cari spek lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Turun naik kereta atas tadi saya tu. Dia ingat nak ambil kitab hikam ni, masalah semua. Sampai nak keluar kampung, Allah, kitab tak bawa pula. Dia kadang-kadang ni suami tu pelupa sungguh. Salah Sayyidina Muhammad. Yang bini tu baik sikit. Kadang-kadang si bini pula lupa. Salah Sayyidina Muhammad. Laki baik sikit, kadang-kadang sama-sama seri. Terus ada berah kat siapa lah. Sama-sama lupa. Ni kena orang nak pergi orang lewat dah ni, lupa apa? Marah buat apa? Manusia. Patah balik lah, kita pun lupa juga. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tahu tak benda had lupa tak mana? Nak tahu duduk tak mana macam mana? Semayang ya, Allahu Akbar nampak. Duduk tahu ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tak namakan manusia melainkan kerana lupa. Nama pun insan daripada nisyan. Bahasa Melayu manusia sama juga, nasia juga. Wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubi. Allahumma salli ala sayyidina. Dan tak dinamakan hati melainkan kerana berbolak-balik. Sak nak macam ni, sak nak macam ni. Salah Sayyidina Muhammad. Saya dulu suka sangatlah daripada budak. Selalu kalau bulan puasa ni, salah Sayyidina Muhammad, mesti sok tu mesti ada papadom, mesti ada telur masin. Salah Sayyidina Muhammad. Daripada budak sampai tua. Lepas tu dekat-dekat mak saya nak mati, baru saya tahu telur masin, telur itik. Hilang minat lah tu juga. Sampai lah tak makan dah. Jadi dulu suka, tak suka. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu budak-budak, salah Sayyidina Muhammad, ayam mak sembelih. Ayam tu kerana nak kaya, ayam sembelih lah. Ayam duduk atas pokok. Bila nak sembelih, tabuk beras. Terapalah ayam, pagut beras. Lepas tu ambil sekok, kiok, sembelih. Yang pegang ayam tu saya, yang sembelih tu ayah. Satu hari tengah-tengah ayam duduk sembelih, tiba-tiba masalah semua. Ayam tu macam mana tau? Saya terlepas pegang sayap tu, kelupang. Masalah Sayyidina Muhammad. Terangkatlah pisau ayah. Lepas tu dia buh balik lah. Lepas terangkat tu, boleh makan tak boleh makan ni? Akhir sekali mai kata, tak boleh makan aku. Kambuh lah ayam tu. Sembelih ayam lain lah masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu ayah kot dia pergi rumah Tok Guru. Salah Sayyidina Muhammad. Tanya Tok Guru, boleh ke Tok Guru? Tok Guru kata, lepas terangkat tu buh balik lah. Buh balik lah. Boleh makan atau Tok Guru? Balik korek balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Dulu nak makan ayam kampung ya. Lepas ada ayam tak kampung, ayam hak proses tu, salah Sayyidina Muhammad lah ni, tak mau makan ayam kampung. Tak perlu makan ayam kampung pula. Sekali tu kesian, saya pergi kampung ceramah dalam kampung. Lepas ceramah tu ustaz, salah Sayyidina Muhammad, ustaz, ni special ke ustaz ni? Ni itik ustaz. Ni yang kampung ustaz. Ni ikan keli ustaz.
Saya kata, satu aku nak makan, nak mana ni? Semua tak makan. Last sekali saya makan kuah aja. Ustaz tak makan, Ustaz. Saya tak makan. Kesianlah kat lepa. Tak nak habaq kesian tu. Makan kuah aja. Tak kena. Lepas tu kita nak bak kenuri, nak panggil orang, kena tanya orang dia suka makan apa. Ni kira kita suka makan apa. Jadi sebab tu betul. Nak panggil orang rumah, nak tanya. Kata Tok Guru, nak makan apa? Kena tanya dia suka makan apa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati ni dulu mau, lah tak mau. Dulu tak mau, lah mau. Salah sayyidina Muhammad. Dulu waktu nak menikah ke, macam bidadari, dapat buat biasa ya. Dulu ni ke macam lain, lah macam lain. Tu dia panggil hati. Jadi bila mana hati kita duk berbolak-balik, kadang-kadang taat, kadang-kadang suka taat, kadang-kadang suka maksiat, dia panggil hati. Salah sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala. Jadi hati ni dia ialah permulaan terpancarnya cahaya. Hai kita baca ni. Pasal apa? Sebab kadang-kadang dia suka taat sangat. Dia hilang maksiat tu. Tapi lama-lama dia main pula maksiat tu, hilang taat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau ada, bila dah cahaya dah keluar, taib, dia panggil anwarut tawajjuh, cahaya yang nak bawa kita pada Tuhan dah. Cahaya yang nak bawa kita pada Tuhan dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cumanya hak duk main dalam hati tu, hendak Tuhan tu, soalan sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak konsisten. Sehingga bila mana dia konsisten dan tetap, baru dia panggil ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap, tak ada dah, tak minat dah maksiat. Yang minat ialah taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah kelebihan Allah bagi umur panjang dalam taat. Sallallahu sayyidina Muhammad. Bila mai tu panjang umur, keinginan banyak dah tak ada. Sallallahu sayyidina Muhammad. Makan macam dulu juga, tapi dah tak sangat dah. Saya kacang tak boleh makan, habis dah geram ni. Dulu kalau naik kereta, Sallallahu sayyidina Muhammad, mesti kena ada kacang sebab mengantuk. Tu ubat mengantuk. Ada orang pesan, Ustaz, saya satu lagi ubat Ustaz, Cabai Melaka. Cabai Melaka, betul Saya kacang lah. Tapi kalau mengantuk sangat, kacang apa kacang, tak ada guna apa lah. Tu kena berhenti tidur. Tak boleh makan lah. Soalan saya nak, banyak benda Tuhan bagi kurang, tenaga pun dah kurang. Jadi bila kadang-kadang Tuhan bagi masalah Sayyidina Muhammad, bukan sekat tenaga kurang, minat. Bila kita dah nak pergi ke rumah dah, berapa hari lagi ni nak boleh jumpa Tuhan ni. No, dulu semua cekang-cekang ni kan, masalah Sayyidina Muhammad lah. Kalau nak make up kena buat macam tu, pasal dia kedok dah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi semua tu nak tunjuk pada kita, tak lama dah hang tu. Hai, esok apa mati. Kalau esok mati, alhamdulillah, dalam Ramadan. No, kalau lepas pada Ramadan, syukur alhamdulillah, mati lepas daripada kita dah puasa. Jadi di hati ni, bismillah. Saya sekali tu ceramah di Johor. Ceramah tu di pondok, satu pondok orang tua lah, warga Mas. Antara yang hadir tu satu orang pak cik tu, Saudara Sayyidina Muhammad.
Jadi duduk di pondok, kepiah pun tak ada. Soalan Sayyidina Ahmad pakai seluar baju bawah dalam. Jadi saya duduk mengajar tu, masalah Sayyidina Muhammad, dia duduk ulas. Kita duduk ceramah, dia duduk ulas kat kawan dia. Masalah Sayyidina Muhammad, tapi tak apalah, orang tua tak apalah. Saya dalam ceramah tu saya kata macam ni. Kita ni bila kita tua ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila kita jaga-jaga tidur, kita kata masalah Sayyidina Muhammad, hari ni mati bah. Sampailah petang, malam, siang tak mati lagi, masuk maghrib, malam ni bah. Lepas tu sampai jaga esok tak mati lagi, siang pula, siang ni bah. Hari-hari macam tu dia tunggu mati. Saya kata macam sebab saya hayati Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu lepas ceramah tu makan. Waktu makan tu dia kata, ustaz, betul lah ustaz kata, rupanya ada orang sokong. Pasal dia sudah sangat tua, rupanya dia macam tu juga. Betul dia kata kat saya, ustaz, saya ni mujuk lah tak mati muda-muda hari tu. Dulu saya polis ustaz. Allah ghalib umur, dia kata. Tu makna apa? Tuhan nak kebaikan kat dia. Dia syukur sebab tak mati waktu duk ghalib hari tu ni, duk muda, duk syok dulu ni. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi selalunya bila mana kita dah betul dengan Tuhan dah, kita ketika tu rohani. Jadi dengan mudah Tuhan bagi kita beranjak umur, masalah Sayyidina Muhammad, maksiat pun tak suka. Ketika tu mudah kita melakukan taat. Sebab tu tarawih 20 rakaat yang kekal semua tua-tua tu ya. Hak muda pergi mana? Hak muda tu duduk di nafsu lagi kot, duduk di akal lagi ke. Hak tua ni semua rohani dah. Ada selalu kawan saya seorang, tu imam tengah raya, Ustaz Ahmad Ramli, meninggal dah. Dia masuk 10 yang terakhir tarawih, witir semua sebelah. Habis 11 malam tak habis lagi. Kita lalu tepi masjid tak habis lagi. Bila kita tengok semua veteran. Pasal apa lepas boleh buat? Sebab lepas dah di rohani, orang rohani. Bongkok mayang, bukan mayang duduk. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita harap kita macam tu lah, insya-Allah. Ni nak habis dah ni, hari ni 18 bulan, 18 Ramadan, 2 hari lagi. Lepas tu nak jumpa ke nak jumpa kat tak jumpa kat Insya. Ramadan nak mai. Tak tahu lagi tu. Jadi hak ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak tahu. Ni nampak makin kurang kita tu. Pergi mana semua ni? Kan mati habis dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu ramai kita ni. No. Tapi itulah, macam itulah masalah Sayyidina Muhammad. Kalau tak ada pelapis lama habis. Jadi kita harap kita ni Tuhan bagi kekuatan luar biasa 10 malam terakhir ni, insya-Allah. Bergelutlah salah Sayyidina Muhammad. Sebab kalau kita tak gelut kali ni, nak kata jumpa depan belum tentu lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Wallahu alam. Dan kita faham matali'ul anwar al-qulub wal asrar. Jadi asrar tu tak payah bahaya. No. Sebab apa? Sebab dia bukan makam kita dah. Masalah tu makam rasa. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad rasa sendirilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardh binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.